KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama saya Irfan Syahmi di saluran Didik TV KPM. Dalam slot Sembang Aktif hari ini, kita akan membicarakan tentang kejayaan KPM di pameran buku antarabangsa. Sedikit perkongsian mengenai pencapaian murid Sekolah Seni Malaysia Kuala Lumpur di program pengantarabangsaaan Pesta Buku Frankfurt di Jerman. Jadi, Frankfurt Buchmesse ini sebenarnya diadakan pada 19 hingga 23 Oktober lalu yang merupakan acara terkemuka tahunan yang dinantikan oleh kesemua penggiat seni di serata dunia. Dan dengan jolong kalinya, atas undangan daripada Majlis Buku Kebangsaan Malaysia MBKM untuk menyertai delegasi Malaysia ke program pengantarabangsaaan tersebut dengan mengetengahkan Young Emerging Talents ataupun YET Kuala Lumpur 2022, pihak Sekolah Seni Malaysia Kuala Lumpur amatlah berbesar hati dan ingin mengambil peluang kemasan ini agar murid-murid dapat melibatkan diri dalam program pengantarabangsaaan ini dan mencapai tahap dan kualiti penerbitan global yang diinspirasikan. Baik, hari ini sebenarnya Irfan bersama dengan dua orang tetamu yang cukup istimewa kita bawakan dari Sekolah Seni Malaysia Kuala Lumpur. Yang pertama, Irfan persilakan Puan Suryani Abdul Ghani, iaitu Pengetua Sekolah Seni Malaysia Kuala Lumpur. Assalamualaikum Puan, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik. Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama Irfan hari ini. Dan di sebelah kirinya, Irfan pernah berjumpa dengan guru ini. Sangat profesional orangnya. Irfan persilakan Cikgu Tin Nadirah binti Hamdan, Jurulatih Seni Visual untuk Sekolah Seni Malaysia Kuala Lumpur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Irfan. Sihat? Sihat, Alhamdulillah. Bertemu kembali kita. Tetapi bukan untuk rancangan itu, untuk rancangan ini di Sembang Aktif. Betul. Jadi hari ini untuk kita kongsikan kepada penonton semua berkenaan dengan kejayaan di pameran buku antarabangsa. Baru balik dah ni ya? Ya. Baru balik. Ya, baru balik. Dari Jerman ataupun kita panggil tadi Frankfurt Buchmesse. Susah betul saya nak sebut. Tapi tak apa. Untuk soalan pengenalan kepada Puan Suryani sendiri, mungkin Puan boleh kongsikan sedikit latar belakang Sekolah Seni Malaysia Kuala Lumpur dan bagaimanakah sekolah ini mendapat peluang untuk ke sana. Silakan. Okey. Baik, untuk pengetahuan Irfan, Sekolah Seni Malaysia Kuala Lumpur ini telah dibina pada tahun 2014. Di mana Sekolah Seni Malaysia Kuala Lumpur ini merupakan sebuah sekolah yang berkonsepkan sekolah berasrama penuh, di mana sekolah ini dibina bertujuan untuk membina, menggilap potensi murid dan juga menggarap bidang kesenian yang meliputi bidang tari, teater, muzik dan seni visual. Jadi untuk pengetahuan Irfan, jadi peluang keemasan yang diperolehi oleh Sekolah Seni Malaysia Kuala Lumpur ini adalah melalui jemputan daripada Majlis Buku Kebangsaan Malaysia ataupun MBKM, di mana saya telah dijemput dan diperkenalkan oleh Puan Adibah, iaitu salah seorang murid, salah seorang ibu kepada murid tingkatan 1 dari bidang seni visual, di mana mereka memberi idea kepada saya agar murid seni visual ini dapat menghasilkan sesuatu yang boleh dibanggakan. Di mana kalau kita tahu, murid seni visual ini mereka hanya melukis. Betul. Jadi hasil lukisan mereka itu kemudian dipamerkan di tempat-tempat awam ataupun di galeri-galeri. Jadi kenapa tidak hasil karya murid ini kita bukukan? Dan jadi saya bersetuju dengan idea daripada Puan Adibah ini. Jadi daripada situlah apabila saya mendapat surat jemputan daripada MBKM, pihak MBKM telah menjemput saya untuk berbincang bagi
hadiri pameran buku di Frankfurt ini. Itulah ceritanya di mana ada figura Puan Adibah tadi. Ya. Di situlah bermulanya perjalanan Sekolah Seni Malaysia ke peringkat antarabangsa di Jerman. Okey, sekarang ni saya nak tanya pula kepada Cikgu Teh sendiri. Bagaimana pelibatan Sekolah Seni Malaysia Kuala Lumpur untuk pesta buku di sana, dan boleh kongsikan juga konsep yang diceritakan kepada mereka di pesta tersebut. Silakan. Okey, kalau kita lihat beberapa aktiviti utama yang telah kami adakan di Pesta Buku Frankfurt itu sendiri, 5 perkara, iaitu yang pertama mempromosikan buku cerita kanak-kanak, yang kedua adalah pameran seni visual, ketiga iaitu penghasilan lukisan portret sastrawan dunia, keempat adalah persembahan deklamasi sajak, dan yang terakhir di sini adalah tarian tradisional Malaysia. Kalau kita lihat dengan terperinci, daripada yang pertama iaitu buku cerita kanak-kanak, 5 orang murid telah berjaya menghasilkan buku cerita kanak-kanak masing-masing. Idea mereka adalah daripada mereka sendiri, jalan cerita semua daripada mereka sendiri dengan bimbingan guru-guru. Okey, kalau kita lihat di sini, 5 orang murid ini terdiri daripada seorang murid tingkatan 1. Tingkatan 1? Ya. Baru 13 tahun dah berjaya ke peringkat antarabangsa. Cukup membanggakan. Beliau merupakan peserta termuda. Peserta termuda. Dan 4 buah buku lagi adalah daripada tingkatan 4. Okey, kalau kita lihat daripada konsep buku cerita itu, dia mengisahkan tentang masyarakat dan teladan cerita rakyat, ataupun lebih kepada kehidupan seharian mereka juga, dengan kita memasukkan ataupun mengetengahkan budaya-budaya kita. Semasa di Pesta Buku Frankfurt itu juga, kami dibimbing oleh pihak MBKM itu cara-cara untuk mempromosikan buku cerita ini dengan penerbit di sana. Mungkin ini kali pertama, pengalaman pertama kami di sana. Amat berterima kasih pada pihak MBKM membimbing kami, dan bersama murid kita sekali. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Dan dari segi promosi itu juga, kami mengetengahkan hasil karya murid itu dari segi gaya, dari segi bahan dan media yang mereka guna itu, dan juga ada kelainan daripada setiap buku itu adalah cara stroke penggunaan itu. Kalau kita lihat dengan lebih detail ataupun lebih terperinci nanti, kita akan nampak perbezaan pada setiap buku cerita itu. Baik, nampaknya di sini konsep yang ditengahkan adalah berkaitan dengan kisah masyarakat ataupun teladan cerita rakyat. Ya, betul, Irfan. Itulah yang ditunjukkan di peringkat antarabangsa, iaitu Pesta Buku Frankfurt. Okey, sekarang ni saya nak tanya soalan pula kepada Puan Suryani. Okey, boleh. Berapa sebenarnya orang murid yang terlibat dan bagaimanakah pemilihan murid dilakukan? Okey, 5 orang murid terlibat untuk penulisan buku cerita kanak-kanak. 3 orang murid terlibat bagi penghasilan potret secara live di Frankfurt. Maksudnya lukis di sana? Ya, melukis di sana. Berapa masa tu diberikan? Diberi 15 minit. Full lama. Ya, 15 ada tak hasilnya boleh ditunjukkan kepada saya nanti? Ada, boleh. Nanti kita tengok macam mana. Itu hasil 15 minit secara 15 langsung. minit. Dan ada hasilnya sudah pun diserahkan kepada sastrawan di Jerman. Wah, sangat hebat. Okey. Dan 6 orang murid terlibat dalam tarian untuk mempersembahkan tarian-tarian tradisional semasa Pesta Buku Frankfurt tersebut. Okey, boleh ceritakan tak antara tarian yang dibawakan ke sana? Tarian Zapin ke? Tarian Zapin, Inang dan juga tarian pelbagai kaum. Di mana yang terakhir sekali tu kita ada joget lambak. Joget lambak. Ya. Ramai-ramai sertai beramai-ramai. sekali. Seronoknya. Kenapalah saya tak pergi ikut sekali Okey, mungkin sekarang ni kita nak tahu pula dari segi pemilihan. Okey. Bagaimana? Pemilihan pertama sekali apabila saya mendapat jemputan daripada MBKM itu, saya terus bermesyuarat, berjumpa dengan jurulatih untuk berbincang bagaimana cara untuk kami membuat pemilihan untuk menghasilkan satu buku cerita yang bermutu.
Jadi daripada pemilihan tersebut kita dapati 5 orang murid memang hasil karya mereka menepati syarat. Dan di sini pihak MBKM telah pun datang ke sekolah untuk menilai sendiri hasil kerja murid ini. Baik, 5 orang tadi itulah. 5 orang tadi dan juga 3 orang murid yang akan melukis secara live. Melukis potret tadi. Melukis potret. Okey, sebelum sampai ke 5 orang tadi itu, adakah sebelum tu mungkin ada 10 orang ke yang sertai ataupun bagaimana? Ataupun kita memang fokuskan kepada okey, 5 orang ni kena buat buku cerita? Tidak. Tidak. Dia sebenarnya itu sudah hasil daripada pemilihan. Oh, okey. Dah selesai pemilihannya. Di situlah terhasilnya murid-murid cemerlang tadi yang pergi ke peringkat Pesta Buku Frankfurt di Jerman. Okey, kita beralih pula kepada Cikgu Teh sekarang ini. Mungkin Cikgu Teh boleh kongsikan antara faedah ataupun kelebihan yang murid perolehi dengan menyertai program yang besar seperti ini. Okey, kalau kita lihat dari sudut faedah dan kelebihan ini memang banyak yang tak dapat dikira. Betul. Mereka sangat-sangat untung. Jadi kalau kita lihat dari segi peluang itu, mereka diberi peluang untuk mempamerkan karya dan bakat mereka. Mungkin sebelum ini kita bakat mereka semua terpendam. Betul. Tetapi pada program sebegini kami dapat menterjemahkan ataupun menonjolkan lagi bakat mereka bukan sahaja di peringkat Malaysia tetapi di peringkat antarabangsa. Okey, pada masa yang sama murid juga dapat mempromosikan budaya dan negara kita melalui buku cerita kanak-kanak ini. Berdasarkan imajinasi mereka, idea mereka yang asli, dan juga mereka berpeluang bekerjasama dengan penerbit-penerbit di luar negara itu. Kami juga berpeluang berjumpa penerbit antaranya daripada Belanda. Beliau sangat berminat dengan lukisan-lukisan yang telah dihasilkan dalam buku cerita itu. Okey, kemungkinan insya-Allah kami akan bekerjasama pada masa yang hadapan ini dan akan bekerjasama secara konsisten. Berkolaborasi bersama-sama untuk melahirkan lagi banyak karya yang lebih baik untuk peringkat antarabangsa. Terima kasih Cikgu Nadira dan juga Puan Suryani kerana berkongsi kepada kita pengalaman mereka yang sungguh manis di peringkat antarabangsa iaitu di Pesta Buku Frankfurt baru-baru ini. Jadi apa kata kita berhenti berehat seketika, teruskan bersama kami dalam Bersama Aktif Didik TV KPM selepas ini. Inilah dia Sembang Aktif di saluran Didik TV KPM bersama saya Irfan Syahmi, Puan Suryani dan juga Cikgu Teh Nadira di sini. Okey, kita masih dalam topik yang sama berkisarkan tentang kejayaan kita di peringkat antarabangsa pameran buku Frankfurt baru-baru ini. Dan sekarang ini kita nak tanya kepada Cikgu Teh Nadira sebagai jurulatih, bagaimana sebenarnya proses penghasilan buku cerita ini dilakukan? Silakan. Okey, baik. Pada awal proses penghasilan buku cerita kanak-kanak ini, murid-murid itu perlulah membentangkan apakah sinopsis yang mereka ingin sampaikan melalui buku cerita ini. Okey, selepas kita mendapatkan sinopsis tersebut, kita perlu tahu jalan cerita ataupun storyline tersebut. Apabila sampai ke tahap itu, saya juga meminta bantuan daripada jurulatih teater sama-sama memantau dan membimbing supaya penulisan buku cerita itu lebih menarik. Selepas mendapatkan kelulusan dan persetujuan semua itu, saya juga perlu mengetahui kekuatan bahan dan media murid itu tersebut. Sebab saya tahu ada beberapa murid yang mahir menguasai teknik, contohnya cat air, dan ada juga murid yang mahir dalam penggunaan pensel warna dan lain-lain. Okey, seperti yang kita dapat lihat di sini adalah proses penghasilan daripada draft awal. Maksudnya mereka perlu melakarkan menggunakan pensel dahulu. Pensel dahulu. Okay. Dan mereka juga perlu mengetahui komposisi yang menarik. Daripada situ mereka akan tahu di mana perlu letaknya penulisan teks-teks tersebut. Okey, ini antara draft daripada
Nina. Dan juga kalau kita dapat lihat di sini, ini adalah draft lakaran daripada Uzma. Kalau kita lihat di sini, dia sempat mewarnakan warna kuning. Sebenarnya ada lagi beberapa keping kertas lakaran ini. Dia membuat kajian warna. Sebenarnya kajian warna ini juga sangat penting kerana kita perlu tarik perhatian pembaca itu tersebut. Maksudnya bukan saja warna kuning yang dilakukan. Sebenarnya banyak lagi warna. Itu kita panggil sebagai kajian warna untuk menarik minat pembaca. Kalau kita lihat di sini pula, ini adalah antara yang terakhir. Okey, jadi kita boleh nampak ini adalah komposisi yang sangat menarik lah. Dia memfokuskan permainan congkak. Yang mana Uzma memang dia menerangkan ataupun menceritakan tentang permainan tradisional. Kalau kita lihat di sini, ini adalah lakaran daripada Sarahanina. Komposisi dia agak menarik kerana sudut gambaran ini adalah daripada kereta. Kereta. Dia menunjukkan perjalanan balik ke kampung halaman. Jadi inilah hasil daripada penghasilan karya murid. Terima kasih Cikgu Tina Nadira atas perkongsian tersebut. Cukup menarik sebenarnya. Kita dapat lihat dari segi proses daripada awal sehingga dibukukan cerita tersebut melalui sinopsis yang diberikan oleh murid-murid Cemerlang tadi. Terima kasih. Baik Puan, sekarang ini kita akan teruskan pula dengan soalan seterusnya. Mungkin Puan boleh jelaskan dari segi peranan pengetua dan juga jurulatih untuk mendengarkan lagi bakat murid-murid kita di sekolah. Silakan. Okey, boleh. Irfan, saya sebagai pengetua dan juga merupakan pembimbing dan pemimpin perubahan di sekolah dalam memastikan pembangunan kapasiti jurulatih dan guru adalah berterusan, di mana guru dan jurulatih dapat membimbing murid ke arah kecemerlangan sesuai dengan visi dan misi sekolah yang selaras dengan matlamat falsafah pendidikan negara. Di mana saya mahu melihat jurulatih ini memiliki kompetensi yang luar biasa. Jadi mereka ini bukan hanya menjadi jurulatih yang biasa-biasa, tetapi luar biasa. Jadi sebagai pengetua dan juga sebagai pemimpin perubahan, jadi mereka perlu sentiasa belajar. Sama ada melalui YouTube ataupun dengan menghadiri bengkel-bengkel yang berada di luar. Okey, itulah sebenarnya peranan oleh pengetua sendiri dan juga jurulatih untuk melahirkan lagi ramai insan yang holistik ataupun menyeluruh. Baik, tadi Puan ada tekankan aspek luar biasa. Bercakap mengenai itu, di sebelah kiri kita itulah dia figura jurulatih yang luar biasa, iaitu Cikgu Tina Nadira di sini. Dan mungkin Cikgu Tina boleh kongsikan juga dari segi aspek ibu bapa yang turut memainkan peranan bagi memastikan kecemerlangan murid ini terus berlanjutan. Silakan. Okey, baik. Selain pelibatan guru-guru di Sekolah Seni Malaysia Kuala Lumpur ini, peranan ibu bapa juga sangat memainkan peranan yang sangat penting. Kerana sokongan sepenuhnya daripada mereka itu sedikit ataupun sebenarnya agak banyak mereka membantu kami semua ini. Dan mereka juga memberi semangat kepada anak-anak mereka juga. Untuk makluman Irfan juga, ada juga ibu bapa yang turut bersama-sama kami ke Frankfurt pada program itu. Maksudnya menggunakan belanjawan yang sendirilah. Ya, betul tu. Maksudnya mereka sangat maksudnya macam mereka sendiri ingin melihat dengan lebih dekat aktiviti-aktiviti yang anak-anak mereka bersama-sama menyertai ini. Betul. Okey, kalau kita sebut tentang ibu bapa ini juga, mereka ini apabila dapat sertai ataupun bersama-sama murid ini, mereka akan lebih memahami. Saya setuju. Mereka akan rasa kesenian itu adalah satu peluang pekerjaan yang ramai masih tidak dapat menghargai. Jadi saya percaya ibu bapa terutamanya di Sekolah Seni Malaysia Kuala Lumpur ini, mereka dapat melihat hala tuju anak-anak mereka ini
sebenarnya sangat luas. Sangat luas. Ya, seni itu bukanlah setakat belajar itu saja, Di sekolah tetapi sahaja. mampu untuk pergi dengan lebih jauh lagi. Betul. Contohnya ke peringkat antarabangsa seperti Pesta Buku Frankfurt. Terima kasih Cikgu Teh Nadira. Dan tadi kita dapat faham dari segi peranan oleh pengetua, jurulatih, ibu bapa dan bagaimana pula mungkin sedikit perkongsian oleh pengetua sendiri dari segi bengkel ataupun latihan khas yang diberikan kepada murid untuk program itu. Silakan. Okey. Baik, untuk pengetahuan Irfan, murid-murid di sekolah seni ini mereka menghadapi kekangan masa. Tak cukup masa. Tak cukup masa sebab terpaksa menyeimbangkan antara akademik dan kesenian. Saya setuju. Jadi di sini bagi memastikan perancangan ini berjalan dengan lancar, maka pihak sekolah telah menyediakan satu jadual iaitu pada sebelah petang, iaitu jam 3. Jam 3 petang. Mereka akan meneruskan latihan atau bengkel untuk menyiapkan hasil lukisan mereka agar tercapai dengan tercapai mengikut tarikh yang telah ditetapkan. Okey, sebab ada due date-nya lah ya. Dia ada due date dia. Jadi sebab pada due date yang telah ditetapkan tu mereka perlu membuat pembentangan. Baik. Pembentangan untuk memastikan yang hasil kerja yang telah mereka siapkan itu dapat difahami dan dijelaskan kepada semua jurulatih. Wah, sebenarnya kalau kita lihat murid-murid ni akan pergi ke sekolah pada paginya. Lepas tu pukul 3 akan ada bengkel ataupun waktu untuk mereka teruskan dengan aktiviti menulis buku cerita dan sebagainya. Untuk jangka masa berapa lama tu sebenarnya Puan? Dia kami biasanya selepas pukul 3 sampai jam 6 lah. Okey, 3 sehingga 6 petang, 3 jam untuk mereka murid-murid ini cuba capai target mereka dalam masa yang ditetapkan. Okey, terima kasih diucapkan kepada Puan Suryani atas perkongsian tersebut. Jadi, apa kata kita minum dulu, teruskan bersama kami dalam Sembang Aktif Didik TV KPM selepas ini. Du bist mir, auch wenn ich dich nicht sehe. Du bist bei mir, auch wenn du ganz woanders bist. Du bist in meinem Herzen, in meiner Seele, in meinem Leben immer. Mentang-mentang baru balik Jerman, terus bersajak dalam bahasa Jerman, mana boleh nak faham. Assalamualaikum semua, apa khabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, bertemu kembali kita dalam slot Sembang Aktif Didik TV KPM. Sekarang ini, kita bawakan dua murid yang cukup cemerlang. Mereka inilah yang pergi ke Pesta Buku Frankfurt di Jerman baru-baru ini. Jadi, Irfan silakan yang pertama, Ainur Safia Uzma binti Erfiza, ataupun kita panggil sebagai Uzma, betul? Betul. Yang kedua, kita bersama dengan Sarah Hanina Nadrah binti Ahmad Patria. Okey, boleh cakap bahasa Melayu tak? Boleh. Risau jugalah kalau bercakap bahasa Jerman kejap lagi. Tapi tak apa. Kali ini, kita bawa mereka untuk kongsikan pengalaman manis mereka di sana. Untuk soalan pertama, Abang Irfan, cukup mudah. Siapa nak mulakan dulu untuk ceritakan sinopsis? Sinopsis buku cerita kanak-kanak yang telah anda cipta sendiri. Siapa nak mulakan? Saya. Okey. Kalau macam itu, silakan Uzma. Okey, jadi ini buku cerita saya bertema Reminiscing the Old Day. Tema buku ini adalah permainan tradisional rakyat. Dia ceritakan tentang dua orang budak zaman sekarang yang ingin mengetahui tentang permainan tradisional di Malaysia. Pada satu hari, mereka balik ke kampung halaman mereka dan menerokai pelbagai permainan tradisional Malaysia yang dicerita oleh nenek mereka. Itu secara ringkasnya. Itu secara ringkasnya. Maksudnya ada dua kanak-kanak ni balik ke kampung berjumpa nenek dan nenek tu kongsikan tentang permainan tradisional. Ya, betul. Antaranya
Antaranya adalah congkak, batu seremban, tari upih. Wah, banyaknya. Awak pernah tak main semua tu sebenarnya? Oh, ada sebenarnya. Ada main. Yeah. Okey. Dan sebenarnya Uzma ni merupakan murid tingkatan 1. Ya. Sangat membanggakan. Berikan tepukan dulu untuk Uzma. Okey, sekarang ni kita beralih pula kepada saudari yang kedua, iaitu Nina. Baru saja mendeklamasikan sajak dalam bahasa Jerman. Saya pun tak faham tadi, tapi tak apa. Boleh Nina kongsikan sedikit dari segi sinopsis cerita yang Nina telah siapkan? Baik, buku cerita kanak-kanak saya bertajuk Valentine is a Tenacious Girl yang bertemakan tentang kecekalan anak gadis kecil untuk mencari jawapan kepada persoalan. Ia merupakan kisah anak gadis kecil yang cekal. Beliau sering tertanya mengapa ayahnya sering memanggil dia Tenacious Girl, iaitu seorang gadis yang cekal. Beliau tidak putus asa untuk mendapatkan jawapan sehingga suatu hari beliau berjaya menemui jawapan tersebut dengan menyelesaikan halangan dan cabaran yang dihadapi oleh beliau semasa tersesat di dalam hutan. Maksudnya Nina, dia tersesat dalam hutan Dalam cerita ni maksudnya adalah pengembaraan watak tersebut. Okey, menariklah. Dan boleh tak kongsikan kepada Abang Irfan berapa lama untuk Nina dan Uzma siapkan cerita-cerita ni? Kalau boleh dalam tempoh 2 bulan macam tu. 2 bulan. Kalau Nina pula? Dalam tempoh 2 bulan juga. 2 bulan juga dah mampu untuk siapkan satu cerita yang cukup menarik. Wah, seronoklah Abang Irfan sekarang ni sebab bersama dengan 2 figura hebat kecil-kecil je. Okey, sekarang ni kita nak tanya pula soalan yang kedua. Pasal inspirasi. Okey, siapa boleh kongsikan dulu kepada Abang Irfan? Apa sebenarnya inspirasi yang telah anda dapat untuk menghasilkan karya yang hebat seperti ini? Baik, saya mulakan. Boleh, silakan. Okey, inspirasi yang saya dapati untuk menulis buku ini adalah ayah saya telah memanggil saya Tenacious suatu ketika dahulu. Tenacious maksud seorang yang cekal atau seorang yang kuat dan tidak mudah berputus asa. Ayah saya telah gelarkan saya Tenacious kerana waktu itu saya sakit di asrama, namun saya tidak mahu balik rumah kerana peperiksaan semakin hampir. Oh, okey. Exam first lah maksudnya. Okey. Oh, itulah kita apa inspirasinya oleh seorang ayah Nina sendiri. Mesti banggalah kalau ayah Nina tengok ni. Okey, bagaimana pula dengan Uzma? Apakah sumber inspirasinya? Okey, jadi sumber inspirasi saya apabila menghasilkan buku cerita ni adalah saya mengambil pengalaman daripada ayah saya sendiri. Ada masa tu ayah saya pernah bercerita tentang pengalaman dia bermain permainan tradisional. Jadi saya ilustrasikan saya terjemahkan dalam bentuk ilustrasi. Saya ada juga main permainan tradisional tersebut. Contohnya? Contohnya congkak, wow dengan batu seremban. Tetapi kebanyakannya daripada ayah saya lah. Okey, sebab itulah terciptanya buku Reminiscing the Old Days ni. Yes. Datang daripada ayah Uzma sendiri. Ayahnya ceritakan, okey, ayah dulu pernah main tu, pernah main ni. Sebab itulah boleh siap satu buku ni. Okey, terima kasih. Seronok Abang Irfan sebenarnya dapat mengetahui datangnya dari mana inspirasi tersebut. Dan kita tanya juga dari segi cabaran. Cabaran, yelah kan setiap penghasilan karya ni pasti ada cabaran yang mendatang, betul? Jadi mungkin siapa nak kongsikan dulu antara cabaran yang dihadapi sepanjang tempoh pelibatan untuk mencipta buku ini? Siapa nak mula? Saya. Okey, silakan. Okey. Macam Abang Irfan tahu, saya merupakan seorang peserta yang termuda lah. Betul. Dan pada masa yang sama, saya juga merupakan seorang pesaing yang kuat di antara rakan-rakan saya yang tidak dapat turut serta saya ke Jerman. Jadi, saya nak berterima kasih kepada kedua ibu bapa saya yang selalu memberi sokongan kepada saya dan sehingga sanggup terbang ke Jerman untuk menyaksikan peluang keemasan saya ini. Dan saya nak buat jutaan terima kasih kepada guru-guru SSEM KL kerana menjaga dan mendidik saya dan rakan-rakan saya yang baik sekali. Kenapa macam Abang Irfan sedih sekarang ni? Wah, luahan seorang anak ya, yang berterima kasih kepada ibu bapa, guru-guru yang mendidik dan menyokong sentiasa berada di belakangnya untuk mencipta buku ke Pesta Buku Antarabangsa Frankfurt. Sebab ialah umur Uzma ni baru 13 tahun. Kalau bagi saya kira itu merupakan satu umur yang sangat muda, dan untuk pergi ke peringkat antarabangsa itu bukan perkara yang mudah, tetapi beliau berjaya. Tahniah mengucapkan. Okey.
bagaimana pula dengan cabaran yang dihadapi oleh Nina sendiri? Kenapa tersenyum tu? Silakan. Baik, pengalaman atau cabaran yang saya tidak boleh lupakan adalah apabila saya dikehendaki bersajak dalam bahasa Jerman tanpa tiada apa pengetahuan dalam bahasa tersebut. Walaupun tugas ini agak mencabar dan masa yang diberi agak singkat, saya berusaha sedaya upaya untuk mengkaji cara sebutan bahasa Jerman dan saya juga amat rasa bertuah kerana dibimbing oleh guru-guru dan rakan seperjuangan. Saya juga amat berbesar hati kerana dapat menyampaikan sajak Jerman dengan lancar. Boleh tak kongsikan dekat Abang Irfan apa maksud sajak tu tadi sebenarnya? Maksud dia tentang perasaan rindu terhadap seseorang. Perasaan rindu terhadap seseorang. Wah, Abang Irfan nak sebut pun susah, nak tahu makna pun belum lagi. Tapi inilah dia. Okey, yang kita cipta bersama dengan Sekolah Seni Malaysia Kuala Lumpur, murid-murid yang hebat seperti Nina dan juga Uzma. Tahniah. Okey. Sekarang ni kita nak ceritakan kepada penonton di rumah secara ringkas dari segi pengalaman manis anda berdua ketika berada di Frankfurt untuk pesta buku itu. Okey. Kali ni siapa nak mula? Saya. Okey, Nina silakan. Okey, baik, pengalaman manis yang saya ada adalah ketika saya berada di book fair tersebut, saya berkesempatan untuk mengambil beberapa buah buku yang mereka telah edarkan di sana. Salah satunya adalah buku yang dah lama saya impikan, iaitu No Longer Human oleh Osamu Dazai. Kami juga dapat memberikan kejayaan bersama delegasi Malaysia di sebuah restoran di Frankfurt. Okey, itu pengalaman manis yang dicipta oleh Nina sendiri di sana. Bagaimana pula dengan Uzma? Okey, jadi pengalaman manis saya semasa saya berada di Frankfurt adalah saya dapat pergi ke pesta buku yang terbesar di dunia lah, sebab saya ni seorang yang ulat buku lah, yang suka membaca. Suka baca Baguslah awak ni. Terima kasih. Dan saya juga dapat berjumpa dengan penerbit-penerbit buku daripada Malaysia dan juga luar negara. Saya juga dapat mengeratkan hubungan saya dengan cikgu-cikgu dan senior-senior saya lah yang lebih tua daripada saya. Ada juga saya juga dapat sumber inspirasi yang lagi banyak dan menarik supaya saya boleh mencipta lagi satu buku cerita saya tu. Maksudnya sekarang dah ada ke inspirasi baru untuk cipta buku yang lain? Dah ada dah? Ada, banyak. Nanti bila dah siap, beritahu Abang Irfan. Baiklah. Okey. Terima kasih Abang Irfan ucapkan kepada Nina dan juga Uzma kerana kongsi peluang ataupun kata apa pengalaman manis anda ketika berada di Frankfurt, dan Abang Irfan mendoakan agar anda berdua akan terus berjaya dalam bidang ini, insya-Allah. Ada sedikit jumpa lagi. Kita akan berehat dulu. Nantikan selepas ini dalam Camat Aktif Didik TV KPM. Bersama kami dalam Didik TV KPM untuk slot Sembang Aktif. Kali ini Irfan bertemu kembali bersama dengan Cikgu Teh Nadira dan juga Puan Suryani. Apa khabar? Nampaknya kita kembali bersua. Okey, untuk segmen kali ini kita akan membincangkan pula tentang cabaran dan juga rintangan yang dihadapi oleh murid-murid di Sekolah Seni Malaysia. Mungkin keadaan sekarang ini ada perbezaan masa, teknologi dan sebagainya. Silakan. Okey, seperti yang telah dimaklumkan oleh Puan Pengetua awal tadi, murid Sekolah Seni Malaysia ini terlibat dengan pelbagai aktiviti maupun dari akademik dan kesenian. Jadi di sini pihak guru dan murid juga perlulah menguruskan masa dibahagikan dengan baik supaya mereka seimbangkan kedua-dua yang saya sebut tadi, akademik dan kesenian. Okey, kalau kita lihat balik pada murid-murid yang terlibat dalam Pesta Buku Frankfurt ini, mereka telah ketinggalan hampir 10 hari sesi pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Betul lah tu. Jadi saya juga telah beritahu pada mereka dan guru-guru lain juga telah memberi pesanan kepada mereka. Mereka perlulah belajar secara kendiri, iaitu pembelajaran kendiri. Pada masa yang sama juga, guru-guru ini juga telah membuat kelas latihan ataupun kelas tambahan kepada mereka supaya mereka tidak tercicir daripada kelas yang telah tertinggal. Selain daripada itu, antara cabaran dan rintangan yang dihadapi oleh kami ini pelbagai aktiviti kesenian dapat maksudnya murid-murid perlu menyertai. Jadi sebagai seorang jurulatih ini,
kami perlu membuat satu pergiliran kepada murid-murid ini supaya setiap murid itu dapat menyertai dan mencuba yang aktiviti yang akan datang yang dijalankan. Kalau kita mengambil murid yang sama juga, kami tidak mahu ketinggalan murid-murid lain ketinggalan. Betul lah. Bahasa mudahnya macam tak aci lah kan. Maksud kami memberi sama rata kepada mereka. Peluang yang sama rata kepada semua murid di Sekolah Seni Malaysia. Okey, terima kasih Cikgu Teh. Dan bercakap berkenaan dengan aktiviti di Sekolah Seni Malaysia ni, mungkin Puan Suriani boleh jelaskan bagaimana murid ini boleh mengimbangi masa mereka untuk aktiviti akademik dan juga kesenian misalnya. Bagaimana cara untuk mereka imbang kedua-dua itu? Baik, untuk mengimbangi antara kurikulum dengan program-program lain yang dikendalikan oleh pihak luar. Jadi pihak sekolah sudah pun menyelaraskan jadual. Kita sudah selaraskan jadual di mana contohnya kata untuk kurikulum iaitu akademik, mereka akan berada di kelas bermula dari jam 7.30 pagi sehinggalah jam 2.30 petang. Baik, itu untuk waktu akademik. Kemudian untuk kesenian, mereka akan bermula pada jam 3 petang 3 petang sehinggalah jam 5 petang. 5 petang. Itu yang telah kita selaraskan jika andai kata banyak program luar yang terpaksa mereka hadiri. Okey. Contohnya katakanlah untuk pertandingan di luar. Jadi kami pihak sekolah terpaksa seimbangkan sebab dari awal mereka masuk ke Sekolah Seni Kuala Lumpur ini, pihak sekolah sudah maklumkan kepada ibu bapa bahawa antara akademik dan kesenian hendaklah seimbang. Tetapi walau bagaimanapun pihak sekolah ni fleksibel. Fleksibel. Andai kata mereka banyak menghadiri kejohanan di luar, jadi guru mata pelajaran perlu sediakan modul supaya mereka tidak ketinggalan dalam akademik. Itu yang saya suka sebenarnya, di mana ada ruang dan peluang untuk murid-murid ini mendengarkan bakat mereka dalam masa yang sama, tidak tercicir dalam pembelajaran di sekolah. Terima kasih Puan Suriani. Baik, sekarang ini mungkin ramai murid di luar sana nak tahu bagaimana mereka ingin mahir dalam bidang kesenian ni. Mungkin Cikgu Teh boleh kongsikan tips untuk mereka, terutamanya dalam bidang pengurusan seni halus. Silakan. Okey, baik Irfan. Saya sebagai seorang guru berlatar belakang seni visual ini, saya mencadangkan penerapan budaya anak murid kita ini yang berminat dalam seni halus ini mempunyai sketchbook ataupun buku lakaran. Ya. Kenapa kita perlu ada buku lakaran ini? Kerana apa saja idea yang terlintas dalam fikiran kita, kita boleh mencatat terus ataupun melakar terus apa idea itu supaya tidak terlupa. Okey, pada masa yang sama, sketchbook ini kita anggaplah dia sebagai peneman setia kita. Saya kata tadi peneman setia yang maksudnya dianggap sebagai diary. Kita tulis apa saja, catat apa saja. Pada masa yang sama, dalam tidak sedar, sebenarnya kita melatih tangan kita kemahiran melukis untuk menjadi lebih baik. Apabila kita tertinggal ataupun terberhenti seketika, kemahiran kita tu mungkin tidak dapat pergi dengan lebih jauh. Betul. Apabila kita sentiasa melatih, itulah yang kita mahu penambahbaikan dari semasa ke semasa. Betul tu. Dengan izin, practice make perfect. Maksudnya kena sentiasa lakukan latihan untuk menjadi lebih baik dalam bidang kesenian. Terima kasih Cikgu Teh. Okey, sekarang ini mungkin kita berada di penghujung siaran kita. Jadi mungkin soalan saya kepada Puan Suriani di sini, apakah sasaran untuk jangka pendek dan jangka panjang serta harapan Puan selaku pengetua di Sekolah Seni Malaysia Kuala Lumpur? Silakan. Okey, baik. Untuk menjawab soalan Irfan ini, bagi sasaran jangka pendek, jangka pendek. Ya. Okey, di sini impian saya adalah untuk menjadikan SSEM KL ini sebagai pusat rujukan dalam penghasilan karya-karya yang baru
Dan juga saya sebagai pengetua berhasrat untuk menjadikan penghasilan buku cerita kanak-kanak ini sebagai program tahunan. Di mana untuk pengetahuan Irfan, untuk tahun hadapan, saya sudah pun merancang untuk mengeluarkan 5 lagi buku keluaran baru. 5 lagi buku? Ya, jangan lupa beritahu saya ya. Dan bagi sasaran jangka panjang, di sini saya mengharapkan agar dengan program ataupun yang murid-murid SSEMKL ini telah dibrandingkan dengan Young Emerging Talent KL itu. Jadi diharapkan selepas ini banyak lagi sekolah-sekolah selain dari sekolah seni dapat bersama-sama untuk menghasilkan buku cerita kanak-kanak, supaya buku cerita ini dapat dipasarkan bukan hanya di Malaysia tetapi juga di luar negara. Tidak lupa di sini, Irfan, saya berbesar hati atau saya di sini ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada bahagian sukan, ko-kurikulum dan kesenian KPM yang telah membantu pihak sekolah dan juga yang telah memberi dorongan serta sokongan yang tidak berbelah bagi kepada murid-murid Sekolah Seni Malaysia Kuala Lumpur untuk menembusi pasaran antarabangsa. Dan juga di sini saya mengharapkan agar apa yang dihasilkan oleh murid-murid ini menjadi satu platform kepada sekolah lain untuk terus bersama-sama menembusi pasaran antarabangsa. Dan untuk pengetahuan Irfan juga, satu lagi, pelancaran buku oleh murid-murid, buku cerita oleh murid-murid Sekolah Seni Malaysia Kuala Lumpur ini akan dilancarkan di International Selangor Book Fair. Bila tu? Pada bulan Disember, 1 hingga 11 Disember. 1 hingga 11 Disember 2022. Itulah dia harapan dan impian oleh Pengetua Sekolah Seni Malaysia Kuala Lumpur untuk melahirkan lebih banyak murid yang berkualiti, di samping itu mencipta karya seni yang lebih baik untuk kita pada masa yang akan datang. InsyaAllah, terima kasih ucapkan kepada Cikgu Tun Nadira dan juga Puan Suryani selaku Pengetua dari Sekolah Seni Malaysia Kuala Lumpur. Kita doakan agar semua harapan itu tercapai, dan tahniah lagi sekali apa yang ucapkan kepada murid-murid dari Sekolah Seni Malaysia Kuala Lumpur kerana berjaya menonjolkan diri di pameran buku Frankfurt di Jerman baru-baru ini. InsyaAllah ada rezeki kita berjumpa lagi. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam sejahtera.